Apakah sunnah bersahur dengan kurma? Saudara, masalah sahur tidak ada dalil yang jelas tentang disunatkan kita bersahur dengan kurma. Tetapi ada dalil yang jelas bahawa Nabi SAW bersahur dengan kurma, memulakan dengan rotab. Sebab itu mana-mana kitab fiqh yang saya baca tidak disebut tentang sahur dengan kurma. Namun dia terpulang kepada kita. Kerana sahur dengan puasa berbeza. Puasa ni saudara, kita tenaga habis banyak lah. Maka kita memerlukan glukos yang semula jadi untuk mengembalikan tenaga kita tanpa secara mengejut. Berbanding kita tidur, tenaga kita dah memang banyak lah. Yang kita dah makan banyak, 5-6 pinggang lah tadi. Maka tidak ada relevannya kurma. Tapi kalau nak makan kurma tak salah. Cuma sunnah kurma ini pada berbuka puasa. Yang kedua, pada memulakan makanan sebelum kita pergi ke masjid pada Aidilfitri, berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Supaya kita disunatkan berbuka, maka berbuka kita dengan kurma kerana ia lebih mudah. Tapi ada pun sahur saudara tak disabit tentang sunat makan sahur kurma. Tak ada mana-mana kita fiqh. Tapi saya pernah jumpa hadis Nabi SAW. Nabi pernah makan kurma ketika sahur, tapi bukan suatu arahan. Dia makan kurma masa sahur. Sebab kurma ni makanan rutin orang Arab. Orang Arab dia makan setiap masa, tak ada masalah. Jadi saudara, kalau kita nak mendapat sunnah Nabi SAW pada berbuka dan pada hari raya, ada pun sahur terpulang pada kita apa makanan yang mudah bagi kita. Dan kalau kita tak boleh makan apa-apa sekalipun, maka tegak juga sedikit air untuk mendapat sunnah sahur. Berdasarkan hadis Nabi SAW, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Berusahalah untuk sahur kerana sahur itu berkat. Dan riwayat yang lain, walau bijur'ati ma, walau seteguk air. Ada setengah ustaz, saya tak nak sahur lah, tak suka sahur-sahur. Saya tak suka ganggu tidur saya. Saya nak straight sampai subuh. So bangun sekejap, minum air seteguk untuk dapat sunnah Nabi SAW. Ini satu pahala. Dia bukan kita nak kuatkan kita di siang hari berpuasa. Itu hikmah dia, antara hikmah dia. Tapi bukan matlamat dia. Matlamat sahur ni sunnah Nabi. Itu matlamat dia. Itu yang kita cuba buat. Sedikit biodata Imam Qirafi, asal beliau dan siapa murid. Imam Qirafi rahimahullah, dia berasal daripada Maghribi, dia berasal dari Andalusia, bermazhab Maliki. Tetapi dia turun ke Mesir dan dia belajar dengan gurunya Iz bin Abdissalam. Dan mereka ni ulama kurun kelima. Beliau kekal bermazhab Maliki walau tok guru dia Iz bin Abdissalam merupakan ketua mazhab Syafi'i zaman dia ketika itu. Dan Iz bin Abdissalam ulama daripada Syria, tetapi bila dia menegur pemerintah dan pemerintah tak pedulikan dia, maka dia berhijrah ke Mesir. Sebab pemerintah ketika itu berperang sesama mereka, meminta bantuan Perancis. Maka Iz memandang haram meminta bantuan orang kafir untuk lawan sama-sama orang Islam. Ia perbalang adik-beradik jadi raja. Maka Iz bin Abdissalam pun lari ke Mesir dan menetap di Mesir. Dan ketika itu Imam Qirafi pun turun ke Mesir dan belajar dengan beliau. Dan Imam Qirafi dia antara ulama mazhab Maliki yang hebat. Dan kitab beliau yang terkenal ialah Al-Furuq. Al-Furuq satu kitab yang dianggap membina kaedah-kaedah dalam mengeluarkan hukum. Saya pernah baca beberapa kali kitab Anwar atau kitab Al-Furuq ini. Itu yang merupakan karangan Imam Qirafi. Dan Imam Qirafi ini sudah pakar dalam perbandingan agama. Pakar. Beliau ada satu kitab iaitu Al-Ajwibatul Faqirah Anil As'ilatil Fajirah. Maksudnya jawapan kebanggaan pada soalan yang paling jelek. Itu merujuk soalan-soalan yang dibangkitkan oleh ketua Padri Vatikan. Kutukan, kritikan terhadap Islam, beliau jawab satu persatu. Ia mengandungi 101 soalan. Ia suatu buku comparative religion yang baik, sehingga Syekh Al-Mahrum Ahmad Didat menjadikan rujukan utama selain daripada kitab Izharul Haq dalam comparative religion, dalam mengkritik Bible, mengkritik Kristian dan pegangannya. Dan Imam Qirafi dianggap orang pertama yang menjawab segala tohmahan yang dibangkitkan oleh Butrus, oleh Pauk, ketua pada Kristian pada zaman dia. Ini kehebatan Imam Qirafi rahmatullahi alaihi, dan ceritanya banyak lagi. Apakah yang dimaksudkan? Tafsir bil ma'thur, dia utamakan berbanding tafsir bil ra'yi. Tafsir ma'thur itu tafsir yang Al-Quran menafsirkan Quran
ataupun hadis menafsirkan Quran, atau sahabat yang menafsirkan Quran, atau tabi'in yang menafsirkan Quran, atau tabi'in menafsirkan Quran. Ini disebut tafsir maksud. Tafsir ini dia tak lari daripada bersanad yang terus kepada Nabi SAW atau pada sahabat yang dia dididik oleh Nabi SAW. Adapun tafsir selepas itu disebut sebagai bukan tafsir bin maksud. Itu tafsir pada pandangan. Tafsir bil ra'i, pandangan. Pandangan dia. Antara tafsir bil ra'i seperti Zilalul Quran misalnya. Antara tafsir bil ra'i seperti tafsir Hamka, itu tafsir bil ra'i, pandangan dia. Adapun tafsir maksud seperti tafsir Tabari, Ibnu Katsir, Faidul Qadir, tafsir Syaukani, dan tafsir yang dikarang oleh ulama-ulama kalangan salafus soleh. Jadi maksud diutamakan. Kita kalau mengaji tafsir, bila kita nak tafsir satu ayat, kita tengok dulu ada tak Quran menafsirkan ayat ni. Kalau tak ada, hadis Nabi dia tak tafsir. Kalau tak ada sahabat kata apa-apa tak. Kalau tak ada, sahabat pergi pada tabi'in, kemudian tabi'in. Lepas tu baru kita guna pandangan kita sendiri. Kerana Quran tak boleh tafsir dengan otak secara totally begitu. Kata Nabi SAW, "Man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang menafsirkan Quran dengan akal, bersedia di dalam neraka. "Man qala fil Quran wa in kana haqqan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berkata pada Quran tentang Quran walau betul, yang bernama kebetulan, maka tempatnya tetap dalam neraka. Sebab Quran tak boleh kita terjah begitu. Ia kalam Allah yang suci. Dia perlu ada disiplin yang tinggi supaya Quran tidak dipermainkan oleh mana-mana orang sesuka hati. Al-Imam Asy-Syafi'i memberi suatu syarat yang cukup ketat dalam kitab Ar-Risalah. Dia orang nak tafsir Quran, so bukan calon-calon orang. Bukan cerita dia ambil pimpinan ramah, tengok aku nak tafsir Quran, dan menggunakan segala logik yang dicuba wujudkan. Itu tidak dibenarkan sama sekali, haram. Tafsir mesti berdasarkan kepada sumber-sumber yang sahih daripada hadis-hadis Nabi SAW. Sebab itu para ulama kata tafsir yang paling baik adalah tafsir Ibnu Katsir, kerana dia berpegang kepada maksud, sandaran pada hadis-hadis bila menafsirkan satu ayat. Ada yang menyatakan serban bukanlah sunnah kerana ia pakaian budaya orang Arab, dan Abu Jahal pun pakai serban. Di Malaysia pula serban sinonim pakaian ahli ulama uruf di negara ini. Apakah kategori sunnah dan kupusan ustaz? So, ada pandangan kita tak menolak mereka menyebut tentang budaya Arab. Sudah kita perlu tahu bahawa agama bila Allah Ta'ala turunkan permulaannya di sebenarnya tanah Arab, ia memberi maksud segala urubah kearaban itu menjadi sebahagian daripada Islam, termasuk bahasanya, termasuk pakaiannya, termasuk makanannya. Sebab itu kita lihat bagaimana Umar Khattab memberi amaran supaya jangan memakai pakaian orang Ajam, pakailah pakaian orang Arab. Kan ini pakaian yang Nabi SAW puji, yang Nabi SAW pakai. Kan Nabi bila pakai baju itu, walaupun atas nama dia Arab, tetapi oleh kerana dia Nabi, ia akan mengubah persepsi. Ubah persepsi. So macam kita contohlah, kerupuk lekor orang Jepun makan, kan lain rasa kerupuk lekor tu hebat. Sebab orang Jepun boleh makan. Nasi lemak kita orang Korea boleh makan. Ia memberikan ia satu pasaran international, bahawa kita punya makanan boleh pergi pada global semuanya. Akhirnya kita berbangga kehebatan tu. Sama juga Islam bila sampai di negara Arab, segala benda yang berkait dengan orang Arab ni menjadi Islam, budaya Islam semua. Dan itu perlu dipertahankan kearaban sebagai pertahanan kepada Islam. Ini disebut oleh Syekh Ahmad Syabasi, antara urubah dan Islam, urubah kearaban dengan Islam. Perlu dipertahankan seiring. Dan seorang ulama seperti Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Iqtida' Siratal Mustaqim ternyata memberi hujah yang begitu banyak bagaimana perlu dipertahankan Arab dengan Islam sama kuat. Dalam satu hadis, "Idza dzallal Arab dzallal Islam." Bila orang Arab hina, Islam pun hina. So kena ingat, bila Islam hina ni, orang Arab hina. Bila orang Arab tu nampak hina, Islam pun hina. Kenapa? Quran tu orang bahasa Arab. Orang yang mampu untuk memahami Quran betul-betul, orang yang memahami suruh bahasa Arab. Kita orang Melayu, walaupun kita misalnya cuba bangkitkan Islam, tapi kita ada benda yang tak ada, yang ada pada orang Arab. Bahasa kita, walaupun seorang tu mengaji bahasa Arab, dia tak mungkin sedalam orang Arab yang belajar bahasa Arab. Tak mungkin. Dan itu dalam perkara-perkara Arab ni masih dipertahankan dalam Islam. So baca fiqh manhaji dalam satu bab untuk saya jelaskan benda ni. Dalam kitab Al-At'imah, bab makan minum, satu makanan dianggap halal kalau orang Arab pandang itu halal, maka dia jadi halal.
kaedah mengetahui binatang tu halal ke tak halal. Kalau orang Arab makan, maka dia jadi halal. Pada zaman itu, dia akui. Sebab itu dok Nabi tak makan, tapi orang Arab makan, maka dia halal. Dok tu bewok atau biawak. Bahasa betul ni biawak. Bahasa kamu saya bewok je. Biawak. Cuma bila saudara tengok dok ni lain pada biawak kita. Biawak kita makan bangkai. Biawak Arab ni tak makan bangkai. Biawak kita lidah bercabang. Tu kita panggil lidah biawak. Dok ni lidah dia satu je. Lain. Dia punya sifat lain. Namun kalau kita tengok saudara, macam dia ni kembar. Macam dia adik-beradik, sama-sama bewok. Tapi bila buka lidah lain. Bewok orang Arab ni jujur. Bewok Melayu tak jujur. Sebab dia lidah bercabang. Tak tahu mana satu tu dia bercakap. Saya cuma nak tekankan di sini, bila dalam penentuan halal dan haram, orang Arab kata halal maka halal, orang Arab kata haram maka haram. So, saudara kita tak boleh. Ada pandangan kata, oh, pakai jubah tu Arab bukan sultan. Jubah di antara sunnah Nabi SAW. Serban di antara sunnah Nabi SAW. Dalam hadis Bukhari beri hadis tentang serban, bagaimana cara Nabi pakai. Terlalu banyak tentang. Walau dia sudut fadilat kita nak cerita, nak letak ke tepi. Tapi dari sudut Nabi pakai tak pakai, itu sunnah. Dari sudut fadilat benar. Dia ada hadis yang dhaif. Siapa yang sembahyang pakai serban macam 70 kali ganda, solat tak pakai serban, itu dhaif dan pergi pada mungkar. Tapi pakai serban itu sendiri adalah satu kelebihan dari pakaian Nabi SAW. Sebagaimana disebut tentang Nabi SAW bila membuka kota Mekah, wa alaihi imamatun sauda, dan riwayat Bukhari, Nabi pakai serban hitam. Nabi buka Mekah, Nabi pakai serban hitam. Nabi berada di mana, Nabi pakai serban sekian. Semua disebut sifat. Dalam perang badan, Nabi letak serban tahap baru. Bila dia berdoa, maka serban dia jatuh. Semuanya warid dalam hadis Nabi SAW. Cuma dia suruh pakai serban kelebihan apa-apa, itu memang tak ada. Saya tidak nafikan. Pakai serban itu sendiri sunnah Nabi. Dia suruh fadilah, itu kita ketepikan. Fenomena artis berubah mendekati Islam. Ada yang menyatakan artis tidak sepatutnya banyak berceramah, tapi lebih diberi panduan cara menggunakan bakat seni yang ada untuk mencari nafkah mengikut cara Islam. Apa kita ketahui zaman Nabi SAW dia ada golongan artis. So, semua artis ni wujudnya dah lama. Cuma sejauh mana dia mendapat tempat dalam masyarakat. Di zaman Nabi SAW ada artis. Banyak hadis-hadis tentang penyanyi perempuan, mutribah, qainah, disebut dalam hadis-hadis. Bahkan kita lihat Nabi SAW bila sampai ke Madinah, seorang artis tua datang menyanyi depan Nabi. Tala'al badru alaina. Dia bernazar nak menyanyi. Dalam hadis Bukhari, bagaimana Nabi SAW masuk ke rumah Aisyah, tiba-tiba jariah tuanian. Nabi lihat hamba perempuan sedang menyanyi lagu raya. Tapi bukan Selamat Hari Raya lah bunyi dia, lagu Hari Raya. Maka bila Nabi SAW tengok, Nabi pun tak peduli, Nabi tidur. Masuk Abu Bakar kata, Abizmaru syaitan fi baiti Rasulillah. Adakah seruling syaitan di rumah Nabi? Merujuk pada nyanyian. Nabi kata, Da'uma, wahai Bakar, tak payah peduli lah, ni Hari Raya ni yang peduli. Berarti adanya pengakuan Nabi SAW tentang adanya hati-hati. Tapi masa tu hati tak cukup makan belaka lah. Hati tu hamba. Bukan arti macam hari ni. Hari ni arti saudara terlebih makan. Arti hari ni saudara dia lebih popular daripada Perdana Menteri. Perdana Menteri kalau nak berkempen kena ada artis baru ramai orang. Tidak, tak ada orang. Dia jadi satu perkara sinonim di Indonesia, di Malaysia, di negara-negara barat. Mereka nak suruh ramai panggil artis. So kalau tak ada artis, tak ada orang datang. Jadi artis tu lagi kuat pengaruh dia. Dan semua orang ambil peranan. Bahkan almarhum Zainuddin MZ, ke mana beliau menceburi politik, beliau banyak menggunakan khidmat artis, semua artis untuk mengumpulkan rakyat Indonesia. Dan setengah ulama mengkritik sebab dia ambil juga penari gelek juga. Dia ambil juga penari apa, jenis gerudi-gerudi tu dia ambil juga. Untuk kononnya sebab dia berfikir tentang fake maslahah. Kita tak setuju tentang itu. Cuma saya nak beritahu besarnya pengaruh artis. Sehingga setengah ulama melihat ia juga satu metod dalam dakwah. Ambil dia untuk ramaikan orang, lepas tu kita pun dakwah lah. Itu isytihad dia. Walaupun saya kata dikritik ramai oleh ulama, dan saya pun tidak bersetuju. Tetapi artis memang peranannya besar hari ni. Jadi bila kita lihat artis berubah, maka kita nak, kalau artis boleh berubah, yang dengar dia lagi boleh berubah. Kalau artis boleh bertaubat, bertudung, yang peminat dia pun lagi boleh bertudung. Kalau dia tak nak bertudung kerana tutup aurat, dia bertudung kerana ikut artis tu. Sebab manusia suka mencontoh orang yang mereka sayang dan minat. Namun saudara, kita lihat bila artis berceramah, maka
maka arti dia kena amanah. Dia jangan bercakap sesuatu yang dia tak tahu. Kalau nak kongsi pengalaman bagaimana dia insaf, dia dapat petunjuk, itu perkara yang baik, patut dikongsikan. Bahkan kita lihat banyak cerita pada sahabat menceritakan bagaimana mereka insaf. Abu Bakar cerita, Umar cerita macam mana mereka dapat hidayah. Itu satu perkara yang baik. Dan kita pun nak panggil artis, biar dia cerita bagaimana dia insaf, dia mendapat hidayah Allah. Cukup hebat. Bukan kita nak kongsi daripada orang bukan Islam macam mana dapat hidayah Islam. Kita nak kongsi dengan semua orang yang dia mendapat hidayah Allah, supaya kita lihat betapa sayangnya Allah dengan kita. Walau jauh kita, Tuhan panggil lagi. Walaupun kita cuba kejar dunia, Tuhan panggil kita lagi untuk kita mendekati akhirat, tanpa mengurangkan dunia kita. Dunia kita tetap kekal di tangan kita, tapi kembali akhirat supaya kamu dapat dua-dua kebahagiaan, dunia dan akhirat. Aku tak nak kamu hanya dapat dunia. Bagi kita suatu perkara yang alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Cuma saya katakan tadi, artis kena hati-hati. Janganlah dia bercakap sesuatu yang dia tak tahu. Jangan dia pula nak mengajar kita, nak buka kitab fiqh, akidah. Itu kita bukan kata arti orang lain pun kalau tak layak, jangan. Tapi kita cukup rasa gembira bila fenomena ini memberi sumbangan besar kepada keinsafan. Dan kita sebagai orang Islam memang digalakkan bergembira dengan keinsafan orang. Kita kena rasa seronok. Kita patut rasa seperti nak beraya dengan orang-orang yang insaf, kerana ia satu nikmat yang besar. Dan ini menunjukkan persaudaraan dalam Islam. Kalau kita tak gembira seorang itu insaf, berarti kita ni tak bersaudara dengan saudara kita. Kalau kita gembira walaupun bukan kita, kita seronok, ia menandakan kita ada iman dengan apa yang diperoleh oleh saudara kita. Jadi silakan artis kita, bila dia insaf, kita kena pimpin dia. Biar dia jangan insaf hanya sekadar dia melihat aspek tertentu insaf, dia pakai tudung je. Lepas tu dia pula boleh kata pula kita cuma pakai tudung bila bukan dalam apa ni, dalam lakonan. Kalau lakonan kita sanggup buka balik. Ada setengah hati begitu dipandang. Atau setengah hati tadi dia menganggap insafnya pada satu ruang saja, dengan cara dia selalu ke umrah, tapi belum ada perubahan secara drastik. Sebab itu kita kena pimpin sahabat-sahabat artis, biar dia tahu perbuatan-perbuatan mana yang mungkar, yang perlu ditinggalkan. Dalam masa yang sama, so kita nak sangat ilmu dia, pengalaman dia. Sebagaimana dihiburkan orang untuk perkara haram, dihiburkan pula orang dengan cara halal. Kita tak suruh dia berhenti jadi artis, bertukar jadi Tok Bilal. Habis Tok Bilal nak letak kat mana? Aku Tok Bilal jadi artis. Kita tak nak dia berhenti daripada apa yang dia ada. Islam tidak mengajukan kita bila seorang insaf berhenti itu kemudian jadi ustaz. Jangan. Habis ustaz nak letak mana? Kekalkan dengan apa yang kamu sekarang. Kalau kamu seorang artis, ya kekal artis. Jadi macam mana kamu nak wujudkan dunia artis yang lebih positif, yang lebih baik. Kalau kamu dulu seorang askar, bukan suruh letak jawatan, jadi askar. Macam mana askar yang ingatkan Allah. Kalau kamu dulu polis, kekalkan dengan tahun polis, tapi macam mana polis yang boleh ingat Allah. Supaya tak ada orang rasa mustahil lah nak ingat Allah dengan jawatan saya. Boleh, semua boleh. Kalau kita pilot, bukan suruh berhenti pilot, kemudian turun ke dunia, ke bumi untuk kerja-kerja orang lain ataupun kerja yang bukan bidang kita. Tak teruskan jadi pilot dan kamu semayang tak kapal terbang tu. Kamu tunjuk akhlak orang Islam. So ini yang maksud bila kita katakan Islam kuat, bila setiap orang memahami tugas dia, bukan bila semua orang jadi ustaz. Islam takkan kuat bila semua orang jadi ustaz. Kalau semua saudara jadi ustaz, Islam takkan kuat. Gaduh pula kita, siapa nak ceramah lagi? Siapa nak jadi imam? Tetapi Islam jadi kuat bila semua orang faham apa tanggungjawab dia. Orang kaya apa tanggungjawab dia? Jalankan tanggungjawab Allah. Orang miskin apa tanggungjawab dia? Jalankan tanggungjawab Allah. Pemimpin apa tanggungjawab awak? Bukan suruh letak jawatan, teruskan jawatan awak dan jalankan tanggungjawab awak. Jadi bila setiap orang memahami tanggungjawab dia, di situlah akan datangnya kebangkitan Islam. Dia bila seorang berkata tak ustaz, Islam bangkit bila anak saya sebelah orang semua jadi ustaz. Tak, Islam akan bangkit dengan cara macam itu. Islam akan bangkit bila setiap orang faham peranan dia. Dia jadi apa silakan, itu tak ada masalah. Tetapi dia membawa jiwa Islam, jiwa tauhid kepada Allah, membesarkan Allah dengan apa jua situasi dia berada. Maka Islam akan jadi kuat. Bismillahirrahmanirrahim.